salam sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan kepada subtopik dalam bab 6, iaitu penjanaan tenaga elektrik. Kita mau belajar macam mana kita boleh jana elektrik daripada sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Saya harap semua sudah tahulah apa itu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Stesen jana kuasa yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti diesel, gas asli dan arang batu. Diesel, gas asli, petrol, kerosin, semua kita dapat daripada minyak mentah. Minyak mentah yang dikorek dari dasar laut. Yang orang bilang pergi kerja di offshore tu, yang kerja di laut 3 bulan, dia orang punya kerja ialah korek minyak mentah, lepas tu hantar pergi proses untuk mendapatkan pelbagai jenis minyak lah. Jadi minyak-minyak ini kita boleh guna untuk menjana tenaga elektrik. So macam mana proses dia? Dalam kita tengok ini ialah satu sistem penjanaan tenaga elektrik lah. Dalam ini adalah air yang biru ini, tangki air besar ni bukan kecil. Ini kawasan penjanaan tenaga elektrik ialah kawasan yang sangat besar. Jadi dia punya tangki air ini pun sangat besar. Dalam ni ada air. Lepas tu air tu dipam ke sini, kawasan sini. Tengok yang lukis gambar aja ni ya. Air di sini. Lepas tu kamu tengok di bawah dia ada bahan api. Bahan api yang dimaksudkan di sini ialah diesel, gas asli, arang batu lah. Kamu bakar dia. Bakar bahan api tu so ada panas, haba kan. Jadi bila haba bermaksud kamu akan panaskan air dalam pipe ini. So kalau air dipanaskan dia akan jadi apa? Dia akan mendidih, dia akan jadi wap air, iaitu steam. Wap air iaitu steam. So ini dia jadi wap air masuk sini. So steam bila dia dihasilkan dengan banyak dan berkelajuan tinggi, dia bergerak dengan laju, dia akan sampai ke kawasan turbin. Turbin ni macam kipas besar. Dia macam kipas. Jadi bila steam lalu di kawasan turbin, turbin ini akan berputar. So bila dia berputar, kamu tengok benda ini, yang satu pipe ini, dia akan berputarlah juga. Ini adalah sebahagian daripada penjana. Penjana maksud dia yang tempat yang menghasilkan tenaga elektrik. So dalam ni ada dinamo besar. So bila dia berputar, dia akan menghasilkan arus elektrik. So arus elektrik ni akan dihantar ke menara elektrik dan seterusnya diagihkan ke kawasan-kawasan yang perlukan elektrik lah. So and then sampai di sini wap ini kalau dia guna terus, lepas dia lepaskan begitu saja kan dia bazir air. Jadi cara dia ialah dia ambil steam. Steam ini panas, dia sudah putarkan, tugas dia hanya putarkan turbin sahaja. Lepas tu steam tu akan masuk kawasan sini. Masuk kawasan sini balik. Dan kamu tengok di sini dia kasih masuk air laut dalam pipe yang kecil ini. Dia kasih masuk air laut dan dia keluar semula kan. Jadi tugas air laut ini hanya menyejukkan steam. Maksud dia, steam kan panas tadi. Steam kan panas. Jadi dia sejukkan semula steam tu supaya dia menjadi air semula. Dia jadi air semula, jadi kita boleh guna balik air tu. Pump pergi sini, panaskan, dia jadi steam. Sejukkan balik. Masuk sini balik. So air yang kita masukkan tangki ni dia boleh diguna banyak kali untuk menjana tenaga elektrik. Jadi dia punya fungsi ialah jadikan dia steam. Steam akan putarkan turbin. Pembakaran bahan api, air dididihkan menjadi steam. Steam memutarkan turbin dan penjana menghasilkan tenaga elektrik. Itu sajalah dia punya proses. Senang saja. Jadi perubahan bentuk tenaga yang terjadi dalam sistem penjanaan elektrik ini ialah tenaga kimia. Tenaga kimia datang dari mana? Datang daripada bahan api. Tenaga kimia yang dimaksudkan dalam ini ialah bahan api yang kita gunakan. Jadi bila kita bakar bahan api, dia akan bertukar menjadi tenaga haba. Panaskan.
Okey. So tenaga haba ini dia bertukar menjadi tenaga kinetik. Tenaga kinetik terdapat pada benda yang bergerak. So dalam ini bahagian mana yang bergerak? Bahagian turbin. So turbin bergerak ini ialah tenaga kinetik. Jadi apa yang terjadi selepas turbin itu bergerak? Dia menjadi tenaga elektrik kan. Jadi tenaga kinetik bertukar menjadi tenaga elektrik. Okey, so ini ialah mekanisme, maksudnya macam mana dia terjadi, dan ini adalah perubahan. Apa bentuk tenaga yang dia berubah-ubah. Okey, saya harap ini boleh faham. Kita teruskan ke step jenis penjanaan tenaga yang seterusnya. Okey, tenaga solar. Okay. Tenaga solar senang sejak dia punya proses. Stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar, okay, mekanisme dia ialah sinaran matahari, mesti ada sinaran matahari lah. Okay. And then panel suria menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Senang sejak. Okay, perubahan bentuk tenaga yang berlaku ialah tenaga cahaya menjadi tenaga elektrik. Okay. Paling senang, saya sudah cakap dalam video sebelum ini, di traffic light sekolah kita ada. So, lepas ni kalau limpas-limpas di traffic light, tengok-tengok ada punya lampu. Pengalat besar punya simpang masuk tu pun, itu semua lampu solar. Dia tidak perlukan elektrik lah, dia guna lampu solar sahaja. So, di sekarang banyak barangan elektrik yang menggunakan tenaga solar. Contohnya macam kipas macam ni lah. Kipas ini menggunakan tenaga solar sahaja. Tidak perlu plug pergi punca elektrik di rumah. Ada ini sejak, okey. Jemur sejak dia pada waktu siang, jemur dia akan kumpul tenaga cahaya, lepas tu kamu sambung saja pergi kipas ni akan berputar. Okey, dia punya fungsi ialah tukar tenaga cahaya menjadi tenaga elektrik. Okey, maksudnya ini kau tidak perlu bayar elektrik. Kau hanya free sajalah. Maksudnya kau pakai kipas ni sebab dia guna tenaga cahaya matahari saja kan. Okey. Ada juga orang punya rumah, ini yang kecil punya. Okey. Ada juga lampu solar, ada barang-barang lain lagi lah. Okey, ini kalau yang rumah orang agak berada lah. Okay, agak berduit. Sebab satu panel suria ni tidak murah, dia mahal. Okay, kalau orang tu boleh pasang begini besar-besar, maksudnya banyaklah tu duit rumah dia tu. Okay, so ini dia pasang macam ni, so dia punya rumah dia boleh guna tenaga elektrik yang dia dapat daripada cahaya matahari lah. Kan jimat tenaga. Okay, ini di rumah. Untuk macam mana satu stesen menghasilkan tenaga cahaya yang sangat banyak, macam ni lah. Dia ada satu kawasan yang luas, semua ini panel suria. Nama dia panel suria. Okey, semua dia letak dengan panel suria. Dia punya fungsi ialah kumpul cahaya matahari banyak-banyak, lepas tu dia tukar menjadi tenaga elektrik. So benda ini, tenaga solar ialah tenaga yang boleh dikaji, boleh digunakan selama-lamanya, kecuali kalau matahari hilang satu hari tiba-tiba. Okey, selagi ada cahaya matahari, selagi kau boleh menjana tenaga elektrik daripada cahaya matahari. Okey, so ini ialah satu alternatif. Okey, maksudnya satu cara untuk menghasilkan tenaga elektrik yang boleh dikaji lah. Okey. Next ialah stesen jana kuasa hidroelektrik. Okay. Hidroelektrik, hydro bermaksud air. Okay, kita mau jana tenaga elektrik daripada air. Macam mana? Bukan air pipe, air sungai yang banyak. Okay, so ini kita bina satu empangan. Empangan, air tersimpan dalam empangan yang tinggi. Empangan punya fungsi ialah takung air. Kenapa mau takung? Supaya kita boleh alirkan air dari aras tinggi ke aras rendah. So, kalaulah kan, kamu kumpul air banyak-banyak, lepas tu kamu buka satu lubang kecil sahaja untuk air keluar. Air tu akan bergerak pada kelajuan tinggi. Dia akan bergerak dengan sangat deras. So, bila dia deras, so di bawah ni kita letak turbin. Okay? So, air ini bila dia sampai, dia akan putarkan turbin tu.
So bila turbin itu berputar, dia akan menjana tenaga elektrik dalam penjana. Okey. Aliran air memutarkan turbin dan menyebabkan penjana menghasilkan tenaga elektrik. So tenaga elektrik akan dihantar ke menara elektrik, lepas tu pergi pencawang dan seterusnya lah. Okey. So apa perubahan bentuk tenaga dalam stesen jana kuasa hidroelektrik ialah tenaga keupayaan graviti. Kenapa? Sebab dia berada pada kawasan yang tinggi. So tenaga keupayaan graviti. Okey, bertukar menjadi tenaga elektrik. Bila masa dia bertukar jadi kinetik, masa dia bergerak dari sini ke sini dan turbin berputar. Itu tenaga kinetik. Lepas turbin berputar, dia bertukar menjadi tenaga elektrik. Okey, iaitu yang kita guna di rumah lah. Okey. Contoh empangan yang ada ini, Miss pun tidak tahulah ini di negara mana, tapi ini ialah contoh stesen jana kuasa hidroelektrik. Dia kasih bina satu benteng di sini, okey, dan air tu di bawah ni dia ada turbin lah. Macam ini juga stesen jana kuasa hidroelektrik, di sini dia ada turbin. So dia akan menjana tenaga elektrik untuk diguna dalam negara dia. Okey. Stesen jana kuasa seterusnya kita akan bincang minggu depan. Okey. So sampai sini saja hari ini. Terima kasih.